Penglibatan golongan belia dalam kerja-kerja berkebajikan adalah amat diperlukan. Bukan sahaja untuk kepentingan masing-masing, malahan juga untuk kepentingan bersama seluruh warga di rantau ini. Belia adalah penggerak dan pemangkin serba mampu untuk melakukan apa jua yang terbaik bagi bangsanya. Kerana itu, kelebihan yang ada ini perlulah dibuktikan oleh para belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Projek pembinaan Rumah Majlis Agama Islam menjana pendapatan bagi pembangunan sosioekonomi di negara ini. Peserta tunggal dalam kejohanan wushu antarabangsa mengharumkan nama negara selepas berjaya meraih 2 pingat emas dan 1 gangsa. Majlis Ugama Islam Brunei melalui badan tanmiahnya berusaha menjana pendapatan bagi pembangunan sosioekonomi di negara ini. Salah satu usahanya ialah pembinaan rumah 3 tingkat yang akan dibangunkan di atas tanah milik Baitul Mal di Kampung Pengkalan Gadong. Majlis peletakan batu asas disempurnakan oleh Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam Brunei. Pembinaan di atas tapak berkeluasan 0.109 ekar ini dijangka memakan masa selama setahun. Juga hadir ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam Brunei dan pegawai-pegawai kanan Jabatan Majlis Agama Islam Brunei. Ini adalah salah satu daripada plan strategik pelaburan Badan Tanmiah yang juga bertepatan dengan misi Harta Majlis Agama Islam Brunei bagi maksud menjana pendapatan yang tetap dan menjurus kepada pembangunan sosioekonomi umat Islam di negara Brunei Darussalam. Seorang atlet wushu negara mengharumkan nama Brunei Darussalam selepas berjaya merangkul 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa di kejohanan wushu antarabangsa Pars Cup ke-6 yang berlangsung di Republik Islam Iran. Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan mengutip pingat emas dalam acara Nando dan Nankuan, manakala pingat gangsa diraih dalam acara Nangkon. Kejohanan selama 3 hari bermula Sabtu lalu. Sebanyak 14 buah negara menyertai kejohanan tersebut antaranya Afghanistan, Singapura, Indonesia, India dan Bulgaria. Awang Muhammad Adi Salihin merupakan atlet tunggal negara yang menyertai kejohanan kali ini. Pencapaian atlet wushu negara ini boleh menjadi penyuntik semangat kepada atlet-atlet lain sekaligus mengangkat martabat sukan tanah air. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini terus menjadi keutamaan kerajaan. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini terus menjadi keutamaan kerajaan agar sentiasa terpelihara dan berterusan untuk dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa akan datang.
Ini termasuk menyediakan program membina keupayaan diri, perkhidmatan kesihatan, bekalan elektrik dan air, skim perumahan, rangkaian pengangkutan jalan raya serta kemudahan dan keperluan asas yang lain. Meningkatkan kesejahteraan awam antara salah satu fokus utama belanjawan negara pada tahun keuangan 2017-2018. Laporannya bersama Maziah Jini. Bagi mendukung keutamaan ini, penganjuran aktiviti-aktiviti di bawah program Bandarku Ceria yang diadakan setiap hari Minggu telah pun mendapat sambutan yang memberangsangkan. Selain menggalakkan orang ramai mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat, program ini dihasrat dapat mengekalkan kesejahteraan serta menanamkan sikap bersatu padu. Memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti juga antara faktor keutamaan memelihara kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. Ini termasuk peruntukan pembelian ubat-ubatan, perbekalan dan perkhidmatan perubatan, pembiayaan kos penghantaran dan rawatan pesakit keluar negara, dan perkhidmatan rawatan-rawatan pesakit di pusat-pusat rawatan khusus iaitu JPMC, Pusat Kanser Brunei dan Pusat Pemulihan Neuroscience dan Stroke Brunei. Dalam aspek kemudahan awam, peruntukan bagi kerja-kerja pemeliharaan aset, pemeliharaan kemudahan awam dan infrastruktur serta pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf sistem bekalan tenaga elektrik di negara ini juga disediakan. Perumahan yang mampu dimiliki oleh rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana juga diambil kira. Beberapa projek pembinaan infrastruktur awam seperti jambatan dan jalan raya juga giat dilaksanakan. Sistem rangkaian pengangkutan jalan raya bersepadu dan lebih teratur juga tanda keprihatinan kerajaan bagi menampung peningkatan jumlah kenderaan dan meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Sebagai langkah bagi memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan rakyat serta penduduk negara, pengemas kinian beberapa kadar duti import dan excise di bawah Perintah Duti Import Custom 2012 dan Perintah Duti Excise 2012 juga dilaksanakan dan berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, pelbagai program dilaksanakan bagi meningkatkan keupayaan diri penerima-penerima bantuan kebajikan dan seterusnya mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Ini sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menambah pendapatan bagi kesejahteraan sosioekonomi mereka. Kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai program bagi membina keupayaan diri, terutama bagi pencari-pencari kerja. Antaranya program keusahawanan belia, program khidmat bakti negara dan menggunakan pusat belia sebagai tempat mencari rezeki bagi belia-belia. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan awam itu, kami sebagai belia memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh kerajaan. Apalagi masa ini kerajaan sudah banyak memberi berbagai inisiatif, terutama sekali Bandar Ceria itulah dari segi kesihatan kepada individu-individu dan remaja-remaja masa kini, mungkin boleh menolong kerajaan untuk lebih produktif seperti menonjolkan lebih kepada hal-hal yang volunteering supaya itu dapat membagi khidmat kepada negara, membagi contribution yang sangat berharga. Saya sebagai belia menyokong akan idea yang telah diberi oleh pihak kerajaan. Bagi saya perkara ini perlu dilanjutkan lebih lagi, terutama pada golongan belia yang akan datang untuk menuju wawasan 2035. Semua peruntukan dan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ini semata-mata bagi memastikan rakyat dan penduduk negara ini terus menikmati kesejahteraan yang berterusan.
Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi bertuah ini, kita sewajarnya perlu mensyukuri dan menghargai nikmat yang ada dengan menanamkan keazaman untuk terus berbakti kepada negara tercinta agar perpaduan, keamanan dan keselamatan akan terus dinikmati oleh generasi akan datang. Mazia Jini untuk Berita RTV. Lawatan rombongan program meningkatkan keupayaan ibu tunggal dihasratkan dapat memberi pendedahan kepada peserta mengenai sektor perusahaan yang sedia ada di negara ini. Teruskan bersama berita perdana bagi mengetahui lebih lanjut bahan tersebut. Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Peratus dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Pouka, jenama nombor 1 di Singapura. Wow! Welcome to Pizza Hut. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Ladang Pertanian Haji Zainal Haji Safar di Ladang Pertanian Batumpu Kampung Masin menarik minat rombongan program meningkatkan keupayaan ibu tunggal yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Afdal Training Consultant. Semasa lawatan ini, rombongan terdiri daripada 27 orang ibu tunggal diberikan taklimat dan berpeluang memetik sendiri sayur-sayuran tempatan seperti bagu dan ulam-ulaman. Kami amat bersyukur dan mudah-mudahan dengan adanya pendedahan seperti ini akan membuka mata-mata para ibu yang supayanya tidak kita ni punya idea atau tidak terhad pada sesuatu saja. Alhamdulillah, ia sangat membuka minda kata ni, membuka minda para kami yang ibu tunggalan ni lah, supaya kami dapat bergerak dan tidak bergantung penuh pada gaji semata-mata ataupun bantuan-bantuan yang ada diberikan oleh pihak kerajaan. Memang bagus program ini. Bagus sekali menolong ibu-ibu tunggal yang ada pekerjaan seperti saya kan, untuk pengetahuan kami luas daripada yang sebelumnya lah. Ladang seluas 10 ekar ini ditanami pelbagai jenis sayur-sayuran, ulam-ulaman, buah-buahan dan terdapat juga kolam ikan. Lawatan keusahawanan ini dihasratkan dapat memberi pendedahan kepada peserta program mengenai sektor perusahaan yang sedia ada di negara ini di samping memperkenalkan mereka kepada sektor perniagaan dan perusahaan. Operasi uji cuba pemprosesan makanan di Pusat Inkubator Makanan Perusahaan Kecil IMPK Kilanas juga ditinjau oleh para peserta program meningkatkan keupayaan ibu tunggal. Melalui lawatan seumpama ini, ia dapat mendorong ibu-ibu tunggal untuk berjinak-jinak dalam perusahaan secara komersial. Inisiatif Yayasan mengendalikan program meningkatkan keupayaan ibu tunggal ini dapat memastikan ibu-ibu tunggal terbantu dalam bidang perusahaan walaupun secara kecil-kecilan. Program tersebut merupakan kesinambungan kepada kursus keusahawanan yang dikendalikan minggu lalu.
Di samping itu ada juga di antaranya yang ingin mengetahui tentang proses-proses packaging dan labeling, dan ini mungkin merupakan satu daripada future project kepada ibu tunggal ini, supaya mereka lebih mengetahui macam mana mempackage barang-barang mereka supaya ia lebih atraktif ataupun lebih menarik dan menarik minat orang-orang pembelinya. Jadi usaha seperti ini adalah merupakan satu daripada inisiatif yayasan dalam meningkatkan upayaan mereka ataupun kompetensi mereka agar mereka lebih berusaha dan juga meningkatkan taraf sara hidup mereka sendiri. Sistem pengangkutan teksi di negara ini menawarkan perkhidmatan bukan sahaja untuk para pelancong dan pendatang luar negara, malah kepada semua peringkat penumpang. Perkhidmatan menghubungkan semua lokasi dan destinasi yang strategik di negara ini dan pemandu teksi boleh dipanggil untuk mengambil penumpang di mana sahaja Auda berada. Peramah dan boleh dipercayai pengangkutan teksi bersedia berkhidmat untuk Auda. Loji gas asli cecair di Lumut, salah satu yang terbesar di dunia, mula beroperasi pada tahun 1972, kira-kira 43 tahun selepas penemuan minyak yang pertama di bumi yang bertuah ini. Peristaan sejarah malam ini juga mengimpas kembali jawatan kuasa penasihat Perlembagaan Baru Brunei yang dibentuk pada tahun 1953. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Kerjasama antarabangsa adalah perlu dalam menangani masalah Korea Utara.
Presiden Turki menang tipis dalam pungutan suara bersejarah mengenai perubahan perlembagaan yang akan mengukuhkan lagi kuasanya. Laporannya antara dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Naib Presiden Amerika Syarikat Mike Pence tiba di zon bebas tentera yang memisahkan Korea Selatan dan Utara dalam usaha untuk menyelesaikan krisis nuklear Korea Utara selepas pelancaran ujian nuklear Pyongyang menemui kegagalan. Sementara itu, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat James Mattis menegaskan Korea Utara perlu mengubah perilakunya ketika media kerajaan baru-baru ini memberi amaran mengenai serangan nuklear ke atas Amerika Syarikat sebagai tanda tindakan tegas Amerika. Thank you everybody. Appreciate you being here. Rabu lalu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan negaranya bersedia untuk menangani krisis menyelubungi Korea Utara walaupun tanpa penyertaan China. Pemimpin Amerika Syarikat membuat kenyataan tersebut semasa sidang media bersama Setiausaha Agung NATO, Jens Stoltenberg. Tuan Trump mengadakan perjumpaan dengan Presiden China Xi Jinping minggu lalu dan mengadakan rundingan melalui telefon. Institut Korea Amerika Syarikat telah mengeluarkan imej satelit yang memperlihatkan beberapa aktiviti baru-baru ini di tapak ujian nuklear Pyongyang, Korea Utara. Perdana Menteri Jepun berkata keadaan di Korea Utara perlu ditangani dengan usaha diplomasi dan dialog berikutan percubaan terbaru pelancaran peluru berpandu pada hujung minggu. Dalam pada itu, Shinzo Abe percaya dunia antarabangsa perlu memberi tekanan kepada pentadbiran di Pyongyang agar Korea Utara akan cuba merumuskan dengan serius isu-isu yang mencetuskan ketegangan di semenanjung Korea. Saranan Tuan Abe itu dibuat ketika beliau berucap kepada jawatankuasa Parlimen Jepun di Tokyo hari ini. Pemimpin Jepun itu juga berkata kerajaannya sentiasa bersiap sedia untuk melindungi dan memindahkan warga negara Jepun dari semenanjung Korea apabila diperlukan. Jelasnya lagi, Undang-Undang Keselamatan Baharu Negara Matahari Terbit itu kini membolehkan Tokyo menyelamatkan warga negara Jepun di luar negeri. Kerajaan Jepun mengukuhkan perundangan tersebut sebagai usaha melindungi rakyat negara itu di luar negeri tambahnya. Kemarin Tokyo mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan Jepun tidak senang dengan tindakan provokasi yang berulang-ulang kali oleh Korea Utara dan membantah Pyongyang ke atas percubaan pelancaran peluru berpandu itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menang tipis dalam pungutan suara bersejarah mengenai perubahan perlembagaan yang akan mengukuhkan lagi kuasanya. Dalam pada itu, Tuan Erdogan berkata pungutan suara perlu diadakan lagi bagi mengundi untuk menguatkuasakan semula hukuman mati di Turki. Presiden Turki melahirkan hasrat tersebut kepada para penyokongnya kemarin. Tuan Erdogan memenangi undi dan mendapat kuasa yang lebih meluas. Bercakap di hadapan para penyokongnya di Istanbul, Tuan Erdogan berkata perlunya membincangkan isu untuk menguatkuasakan semula hukuman tersebut dengan segera bersama Perdana Menteri Binali Yildirim serta para pemimpin kumpulan pembangkang. Tindakan seumpama itu dikatakan dapat mengakhiri rundingan bersama Kesatuan Eropah EU. Tuan Erdogan menambah yang undian memihak kepada perubahan perlembagaan untuk menggantikan sistem parlimen dengan pemilihan presiden eksekutif mendapat 51.5%. Katanya setiap orang perlu menghormati keputusan negara. Sementara itu, 2 orang terbunuh dalam kejadian tembakan di perkarangan sekolah yang digunakan sebagai stesen undi di Tenggara, wilayah Diyarbakir. Serangan tersebut berlaku di daerah Sermek sekitar 90 km barat laut bandar itu. Punca serangan masih belum diketahui. Berikutan serangan itu, kawalan keselamatan dipertingkatkan di sebahagian besar kawasan Kurdish di tengah-tengah pungutan suara di Turki.
Calon pilihan raya John Luke Melancon mengadakan perhimpunan di Toulouse kemarin seminggu menjelang pilihan raya bagi pemilihan Presiden Perancis berlangsung. Para penyokong menyambut baik ikrar Melancon yang menjanjikan pendidikan dan makanan percuma bagi semua kanak-kanak. Kedudukan Melancon juga telah melonjak di tempat keempat dalam pilihan raya presiden itu. Perkembangan penilaian undi terkini meningkat dalam pusingan kedua dengan calon lain Marine Le Pen. Pilihan raya Perancis merupakan pilihan raya dua pusingan dan paling di luar jangkaan dalam sejarah Perancis moden. Pembuangan undi pusingan pertama dijadualkan pada 23 April ini. Hampir 300 buah kampung menerima bekalan elektrik di Myanmar. Banjir menjejaskan penghantaran bantuan kepada penduduk di Mosul. Ikuti berita mengenainya selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengadakan rundingan dengan rakan sejawatannya dari Vietnam Nguyen Xuan Phuc semasa lawatannya ke Hanoi. Lawatannya itu berlangsung selepas insiden runtuhan longgokan besar sampah berdekatan ibu negeri Sri Lanka Colombo yang mengorbankan 26 orang dan mencetuskan kebimbangan kemungkinan terdapatnya mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Ucapan rasmi mengalu-alukan ketibaan pemimpin Sri Lanka itu berlangsung di Istana Presiden. Semasa rundingan, kedua-dua Perdana Menteri membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Kedua-dua pemimpin juga menyaksikan acara penandatanganan beberapa perjanjian dalam bidang pertanian, perikanan dan telekomunikasi. Perdana Menteri Sri Lanka itu juga dijadualkan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Tran Dai Quang, pengerusi Perhimpunan Kebangsaan Nguyen Thi Kim Ngan dan Ketua Parti Komunis Phu Trong semasa lawatan ke Vietnam itu. Sementara itu, pasukan kecemasan Sri Lanka meneruskan misi mencari dan menyelamat para mangsa yang berkemungkinan terselamat selepas timbunan sampah runtuh. Pihak berkuasa setakat ini telah menemukan kira-kira 23 mayat. Usaha petugas-petugas kecemasan ini diteruskan kemarin bagi mencari mangsa-mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan tempat pembuangan sampah. Timbunan sampah yang setinggi 90 meter runtuh selepas terbakar lewat Jumaat lalu ketika negara itu menyambut Tahun Baharu. Menurut para saksi, kira-kira 100 buah rumah tertimbus.
Sementara 145 buah rumah dilaporkan rosak dan punca kejadian masih dalam siasatan. Para penduduk di sekitar kawasan setinggan menuntut untuk pemindahan sampah sarap berkenaan yang mengakibatkan masalah kesihatan. Pihak kerajaan berkata pemindahan akan dibuat segera di bawah plan infrastruktur. Pegawai Polis Somalia melaporkan pasukan keselamatan telah menembak 2 anggota kumpulan pemisah yang terlibat dalam serangan bom mortar di bandar negara itu. Mengikut laporan, pasukan keselamatan bertempur dengan kumpulan bersenjata yang melepaskan bom mortar berdekatan lapangan terbang antarabangsa. 2 daripadanya terbunuh. Penyerang juga meledakkan sebuah bas mini. Bagaimanapun, tiada korban jiwa dilaporkan. Al-Shabaab yang berhubung kait dengan Al-Qaeda didakwa bertanggungjawab ke atas serangan bom mortar tersebut. Para pembantah bertempur dengan anggota polis di Srinagar di tengah-tengah kekacauan berterusan di Kashmir. Pertempuran itu tercetus berikutan anggota tentera mengikat seorang lelaki di depan kenderaan sebagai perisai. Pihak polis mafalkan 1 kes ke atas anggota tentera terbabit berikutan insiden tersebut yang mana anggota tentera dituduh mengikat lelaki terbabit di depan kenderaan dan membawanya di keliling kampung. Rakaman video mengenainya telah tersebar luas di media sosial. Pertempuran di Kashmir, wilayah yang dipertikaikan. India menuduh Pakistan menyokong kumpulan pemisah, namun Islamabad menafikannya. Bantahan sering berlaku di Kashmir selepas seorang pemisah yang dikenali terbunuh tahun lalu. Sebuah kapal tentera laut Jerman dengan lebih 1,000 pendatang yang diselamatkan di perairan Libya tiba di pelabuhan Itali, Sisili. Pendatang yang diselamatkan dibawa ke pelabuhan Catania menaiki kapal laut FGS Rin. Setakat tahun ini, kira-kira 29,000 pendatang, kebanyakannya yang melarikan diri dari kemiskinan di Sub-Sahara Afrika, telah tiba di Itali selepas diselamatkan oleh kapal tentera Eropah atau Pertubuhan Amal Persendirian. Jumlah pelarian dijangka meningkat ketika cuaca baik semasa musim bunga. Banjir besar di Mosul, Iraq telah mengakibatkan kesemua jambatan Sungai Tigris di bandaraya itu ditutup. Bencana alam itu juga menjejaskan penghantaran bantuan kepada para penduduk yang melarikan diri dari pertempuran sengit di Bandaraya Lama dan memaksa para mangsa menyeberang dengan menaiki bot. Kira-kira 400,000 orang terperangkap di barat Mosul dalam percubaan tentera Iraq untuk menyingkirkan kumpulan IS daripada Bandar Raya Lama. Bandar Raya tersebut merupakan kubu kuat IS yang terakhir dalam kempen selama 6 bulan. Tiada konvoi bantuan yang dapat masuk ke kemah Hamam Al-Alil di barat daya Mosul sejak jambatan-jambatan Tigris ditutup disebabkan hujan lebat. Kemah tersebut adalah pusat ketibaan utama bagi penduduk yang melarikan diri dari peperangan. Pemulihan ekonomi China dikatakan memperolehi momentum hasil rangsangan kerajaan dan ledakan sektor harta benda. Menurut statistik yang dikeluarkan hari ini, pertumbuhan ekonomi China meningkat kepada 6.9% pada suku pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kedua terbesar dunia yang dicatat dari Januari hingga Mac lalu itu merupakan satu peningkatan dari tempoh suku terakhir tahun lalu sebanyak 6.8%, lebih baik daripada yang diramalkan oleh para pakar ekonomi. Jurucakap Biro Statistik Kebangsaan China memberitahu sidang media di Beijing hari ini bahawa ekonomi negara itu ketika ini menunjukkan petanda pertumbuhan yang baik di samping harga stabil keseluruhan dan peningkatan dalam pekerjaan. Katanya ekonomi China mempunyai potensi besar, daya ketahanan yang kukuh dan ruang untuk diperbaiki lagi.
Beijing jelasnya merasa yakin ekonomi China memiliki prospek cerah bagi masa depan. Sasaran rasmi pertumbuhan ekonomi China sepanjang tahun bagi 2017 ini adalah 6.5%. Qatar dan Filipina memeterai perjanjian perdagangan bernilai $200 juta. Perjanjian tersebut dibuat semasa pentadbiran Presiden Rodrigo Duterte. Kira-kira 6,000 pekerjaan ditawarkan di Qatar sebagai sebahagian daripada 13 perjanjian yang telah ditandatangani bersama syarikat-syarikat swasta meliputi pelbagai aspek termasuk kesihatan, pertahanan dan pelancongan. Menurutnya lagi, firma persendirian di Qatar telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap pelbagai projek di Filipina. Lebih 240,000 warga Filipina menetap di Qatar dan kebanyakan mereka mengundi Presiden Duterte dalam pilihan raya tahun lalu. Tuan Duterte menamatkan lawatan ke beberapa buah negara Teluk kemarin. Kerjasama ekonomi China-Myanmar dipertingkatkan dengan pembinaan saluran paip minyak dan gas asli cecair pada pertengahan tahun 2010. Kini saluran paip tersebut sudah berjalan dengan lancar dengan membekalkan 1.6 bilion meter padu setiap tahun sejak 2013. Di samping minyak dan gas asli cecair, tenaga elektrik juga dibekalkan. Stesen-stesen tenaga di jana gas asli cecair telah mengurangkan masalah kekurangan bekalan tenaga secara efektif. Lebih dari 90 ke 280 buah kampung di sekitar Mingyan, tengah Myanmar kini menerima bekalan elektrik. Penduduk sekitar kawasan berkenaan telah bersiap sedia dengan peralatan elektrik sejurus pembekalan. Dengan cuaca yang panas ketika ini, bekalan elektrik bagi peti sejuk memberikan kelegaan kepada penduduk. Suasana di persekitaran kampung juga berubah pada waktu malam dengan jalan-jalan raya terang, benderang dan kanak-kanak dapat mengulang kaji pelajaran dan kerja rumah mereka di bawah cahaya lampu elektrik. Selain itu, sebuah kilang besi Kluli dirancang di kawasan berkenaan dengan kapasiti pengeluaran 400,000 tan setiap tahun. Pembinaan saluran gas asli cecair telah memberikan pekerjaan kepada penduduk setempat. Dengan projek tersebut juga, lebih daripada $23 juta disalurkan kepada lebih 100 projek sosioekonomi di wilayah berkenaan termasuk sekolah, hospital, jalan-jalan raya, jambatan serta lebih daripada 50 sumbangan kepada usaha-usaha menyelamat bencana. Seorang lelaki di Amerika Syarikat yang menyiarkan rakaman video pembunuhan diburu polis. Teruskan bersama berita antarabangsa selepas ini. Pasukan Polis Cleveland, Amerika Syarikat memburu seorang lelaki yang telah menyiarkan rakaman video pembunuhan menerusi media sosial. Lelaki terbabit yang dikenali sebagai Steve Stephen disyaki melakukan beberapa pembunuhan dan menyiarkan perbuatannya itu melalui akaun Facebook miliknya. Berikutan kejadian ini, polis tempat menggesta Stephen agar menyerah diri kepada pihak berkuasa. Sementara itu, pihak berkuasa Ohio berkata usaha-usaha untuk mengesan lelaki terbabit sedang dijalankan meskipun belum ada bukti yang menyokong kesahihan rakaman video tersebut. Polis bagaimanapun berharap agar Stephen menghentikan tindakan itu demi keamanan dan keharmonian. Stephen kini disenaraikan sebagai lelaki berbahaya dan bersenjata. Victims that we know that are tied to Steve's. Para pemberita dibawa mengunjungi ke sebuah kilang penghasilan ikan duri di Korea Utara di mana menurut kaki tangan yang bekerja di kilang tersebut, sekatan tidak menghalangnya dari menghasilkan pengeluaran. Menurut pengurus am kilang berkenaan, air ditapis selama 30 saat sebelum memasuki kemudahan berkenaan dan kilang tersebut menggunakan air dari sebuah stesen jana kuasa arang batu di negara jiran.
Kilang tersebut berupaya menghasilkan 2,500 tan ikan duri bagi memenuhi keperluan penduduk dan ia merupakan salah satu cara untuk menangani kesan dari sekatan antarabangsa ke atas negara tersebut. Pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump menumpukan strategi bagi sekatan ekonomi yang lebih ketat ke atas Korea Utara termasuk sekatan ke atas minyak, penerbangan, kapal-kapal kargo dan kerjasama perniagaan dengan bank-bank dari China. Watak The Tram telah menarik kira-kira 662 orang untuk berhimpun di Switzerland. Perhimpunan ini dihasrat untuk mencatatkan rekod dunia dengan bilangan paling ramai orang berpakaian seperti watak terkenal Charlie Chaplin dan berhimpun di tempat yang sama. Dianjurkan oleh satu-satunya muzium yang didedikasikan kepada pengarahnya, acara ini adalah sebagai meraikan ulang tahun kelahiran Charlie Chaplin yang ke-128 serta ulang tahun pertama muzium berkenaan. Bagi tiket berharga €14, setiap peserta diberikan misai, tongkat dan topi untuk meniru gaya The Tram. Setahun selepas pembukanya, hampir 300,000 orang berkunjung ke muzium ini. Eugene Chaplin, pengarah urusan muzium yang juga merupakan anak Charlie Chaplin, percaya nilai-nilai universal dan juga mesej sezaman Chaplin dalam wayang-wayang gambarnya membuatkan wataknya sungguh popular sehingga kini. Kejayaan muzium ini juga memberi kesan positif terhadap industri pelancongan setempat apabila ia menggiatkan industri pelancongan di Montreal, Switzerland, bandaraya yang juga terkenal dengan pesta jazz. Sebastian Vettel menjuarai Grand Prix Formula 1 Bahrain. Ikuti laporannya dalam segmen sukan seketika nanti. Sukan antarabangsa, dua perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung semalam. West Bromwich Albion tewas 0-1 kepada Liverpool, manakala Manchester United menang selesa 2-0 ke atas Chelsea. Berikut kedudukan terkini Liga Perdana Inggeris. Pengurus Manchester United Jose Mourinho meraihkan kemenangan pasukannya selepas menewaskan Chelsea 2-0 dalam perlawanan semalam. Dengan kemenangan tersebut, Manchester United kini membuka laluan dalam perebutan gelaran juara Liga Perdana Inggeris kerana Chelsea kini hanya dipisahkan 4 mata dari Tottenham Hotspur yang berada di tangga kedua. Jose Mourinho memuji pemain pertahanannya Ander Herrera dan Matteo Darmian di atas permainan terbaik mereka selepas perlawanan tersebut. Menurut Mourinho, kunci utama untuk menewaskan Chelsea adalah dengan mengawal permainan dari pemain utama Chelsea iaitu Eden Hazard dan Pedro dan pemain benteng pertahanan Diego Costa. Pengurus Chelsea Antonio Conte berkata beliau seharusnya disalahkan di atas kegagalan klubnya kerana beliau gagal untuk memberi motivasi kepada para pemainnya. Because show with more desire, more ambition, more motivation. Sebastian Vettel yang memandu Ferrari menjuarai Grand Prix Formula 1 Bahrain. Vettel kini mendahului 7 mata untuk mengungguli kedudukan Formula 1. Ia merupakan kemenangan kedua buat Vettel pada musim ini selepas juara dunia sebanyak 4 kali itu menjuarai perlumbaan pembukaan di Australia. Hamilton, pemandu Mercedes yang menang di China pada hujung minggu lalu, sampai ke garis penamat 6.6 saat di belakang Vettel.
Kemenangan ke-44 Vettel ini menambahkan kutipan mata baginya musim ini kepada 68, diikuti oleh Hamilton yang mengutip 61 mata. Tempat ketiga dalam perlumbaan di Bahrain itu disandang oleh pemandu Mercedes Valtteri Bottas. Pemandu Ferrari Kimi Raikkonen menduduki tempat keempat dengan diikuti oleh pemandu Red Bull Daniel Ricciardo di tangga kelima. Beribu-ribu orang menyertai larian warna di Paris, perlumbaan di mana para peserta dikenakan pelbagai warna di sepanjang laluan. Acara yang dianggap sebagai paling berwarna-warni di dunia dengan sejauh 5 km diadakan dengan permainan muzik di sepanjang tebing Sin sebelum berakhir di Menara Eiffel. Para penganjur berkata 20,000 orang menyertai acara tersebut. Walaupun acara tersebut tidak mengikut masa, bererti para peserta berlari atau berjalan tanpa sebarang tekanan. Jack dari Scotland dicatatkan sebagai pemenang acara tersebut. Ramalan keadaan cuaca menyusul selepas ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang. Sebahagiannya berawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan. Malam ini cuaca diramalkan sebahagiannya berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan. Risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat timur atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Cuaca sebahagiannya berawan dengan hujan atau hujan di beberapa kawasan persisiran awal pagi esok. Laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala terutama di kawasan pedalaman negara. Laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 5 hingga 25 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ikuti ramalan cuaca bagi negara Brunei Darussalam untuk tempoh 3 hari akan datang dan ramalan keadaan cuaca bagi beberapa bandaraya utama ASEAN dan dunia. Akhir sekali renungkan petikan maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai cara doa dimakbulkan. Barang siapa ingin doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Dengan itu sekian berita. Seperti biasa, berita Inggeris News at 10 menyusul pukul 10 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.